Salam sejahtera dan salam sorakku sayang, bersama saya Grace John Lee. Berita utama, pemulihan dalam komuniti PDK diwujudkan sebagai satu strategi dalam pembangunan komuniti setempat bagi pemulihan, latihan, pendidikan, penyamaan peluang dan integrasi sosial orang kurang upaya OKU. Menteri Pengangkutan Sarawak, Datuk Seri Lee Kim Shin berkata, melalui PDK juga usaha bersepadu OKU, keluarga, komuniti dan perkhidmatan kesihatan, pendidikan vokasional dan sosial akan dapat dilaksanakan bersama. Kita perlulah mempertingkatkan perkhidmatan kita kepada kanak-kanak istimewa supaya mereka mendapat belajar kemahiran tertentu ataupun mereka dapat juga rawatan fisioterapi dan sebagainya. Beliau berucap merasmikan penutupan Hari Terbuka Pemulihan dalam Komuniti PDK bahagian Miri 2022 di Padang Majlis Bandaraya Miri MBM di Miri pada Sabtu. Dalam hal itu, Datuk Seri Lee juga berharap Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM akan dapat mengadakan kursus profesional bagi semua pengusaha PDK ini. Mengulas lanjut mengenai majlis ini, beliau yang juga Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Senadin memberitahu penganjurannya adalah untuk mempromosikan program PDK di kalangan masyarakat setempat, menyampaikan perkhidmatan OKU kepada golongan sasar serta menjalinkan ikatan silaturahim atau kerjasama di antara ibu bapa dan masyarakat. Dengan adanya aktiviti seperti ini, maka kita juga ada peluang untuk bercampur gaul dan untuk juga tukar-menukar fikiran dan bagaimana kita boleh bersama-sama berusaha untuk membantu orang yang kurang upaya dalam masyarakat kita ataupun children with special needs. Ujar beliau lagi, sumbangan daripada wakil rakyat, orang ramai, NGO dan badan korporat amat diperlukan bagi meneruskan pembangunan OKU terutama sekali yang berada di daerah Miri. Berita seterusnya, inisiatif promosi kraf sempena kempen beli barangan Malaysia 2022 telah dapat membantu usahawan dan komuniti kraf untuk memasarkan produk mereka secara terus kepada pengguna. Menurut Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya Malaysia (MOTEK), dalam satu kenyataan media pada Ahad, inisiatif ini menawarkan pelbagai aktiviti yang mampu menarik minat orang ramai untuk melihat barangan yang dijual. Jelasnya, antara aktiviti yang dilaksanakan termasuk pameran My Craft Shop. Pameran kempen ini batik Malaysia, jualan produk craft, interaktif craft, pertandingan seni kreatif, persembahan kesenian dan juga permainan rakyat. Kata MOTEK, promosi craft sempena kempen beli barangan Malaysia 2022 merupakan kolaborasi strategik yang julung kali diadakan antara Kraf Tangan Malaysia dengan Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDN HEP. Kementerian itu menambah program yang berlangsung dari 10 hingga 16 Oktober 2022 dengan pelibatan seramai 30 usahawan dan komuniti kraf dapat menyemarakkan lagi kempen beli barangan Malaysia yang sedang giat dijalankan oleh KPDN HEP. Dalam hal itu, MOTEK melalui Kraf Tangan Malaysia telah mengadakan majlis penutup bagi inisiatif tersebut bertempat di Publica Shopping Gallery Kuala Lumpur di mana ia disempurnakan Menteri Pelancongan Seni Budaya Malaysia Datuk Seri Nancy Shukri dan disertai Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna Malaysia Datuk Seri Alexander Nantalinggi. Sementara itu, MOTEK menaruh harapan agar rakyat Malaysia terus menyokong dan membeli produk keluaran tempatan bagi membantu usahawan kraf meningkatkan lagi pendapatan mereka sekaligus memastikan ekonomi negara kekal berdaya saing. Selanjutnya, kejayaan kumpulan Kaul 9 yang mewakili Majlis Daerah Adalat dan Mukah MDDM memenangi anugerah Johan dalam Konvensyen Kumpulan Inovatif dan Kreatif KIK Kementerian Kesihatan Awam, Perumahan dan Kerajaan Tempatan Sarawak 2022 baru-baru ini mendapat pujian dari Adun Telian Royston Valentine. Menurut beliau, ciptaan smart device iaitu Transcend Pro yang mampu mengesan tong sampah penuh, separa penuh dan masih kosong ke telefon pintar sangat inovatif dan bermanfaat kepada masyarakat. Katanya, idea sebegini memberi impak khususnya dalam mengelakkan masalah sampah sarap terus berlarutan hingga menjejaskan imej bandar Mukah seiring dengan misi dan visi Majlis dalam merealisasikan Mukah, Dalat dan Balingan menjadi destinasi pelancongan di tahun 2025.
Bercakap semasa menerima kunjungan hormat dari MDDM di Pusat Khidmat Dun Talian baru-baru ini, Royston turut menzahirkan rasa kagum kerana idea sebegini dapat diolah kumpulan ini. Katanya semua yang terlibat merupakan pemuda yang berfikiran luas dan kreatif di samping mencari jalan penyelesaian untuk menangangi masalah yang masih membelenggu masyarakat hari ini. Sehubungan itu, beliau berharap agar mana-mana pihak berkenaan dapat melihat dengan teliti prototip yang telah dihasilkan kumpulan itu. Royston turut menyumbangkan RM5,000 kepada KIK MDDM untuk pertandingan peringkat negeri yang dijadualkan diadakan pada Minggu Harapan di Kuching. Manakala Sarawak kini menuju ke arah negeri yang lebih bersih, hijau, sihat, selamat dan ceria dengan mengadakan acara-acara berbentuk aktiviti fizikal dan sihat. Manakala Sarawak kini menuju ke arah negeri yang lebih bersih, hijau, sihat dengan mengadakan acara-acara berbentuk aktiviti fizikal dan sukan. Untuk itu, menurut Timbalan Premier Sarawak, Datuk Seri Profesor Dr. Sim Koo Hian, setiap masyarakat mempunyai peranan dalam memudayakan aktiviti fizikal dalam kehidupan. Justru, kerajaan mahu menjadikan bulan Oktober bermula tahun ini sebagai Bulan Malaysia Sihat Sejahtera BMSS. KKM berhasrat menjadikan bulan Oktober sebagai Bulan Malaysia Sihat Sejahtera BMSS supaya semangat budaya hidup sihat dapat diperkukuhkan dalam kalangan rakyat kita. Bulan Oktober juga terdapat sambutan hari-hari khas lain yang diselebriti dengan sambutan Bulan Malaysia Sihat Sejahtera, antaranya Hari Kesihatan Mental Sedunia pada 10 Oktober, Hari Sukan Negara dan Hari Berjalan Sedunia yang semuanya mempromosikan budaya hidup sihat dalam kalangan rakyat. Beliau berucap mewakili Timbalan Premier Sarawak, Datuk Seri Profesor Dr. Sim Koo Hian merasmikan pelancaran Bulan Malaysia Sihat Sejahtera BMSS peringkat negeri Sarawak tahun 2022 di Miri Car Free Day bersempena jelajah Agenda Nasional Malaysia Sihat ANMS Miri di Permaisuri Imperial City Mall dan Wireless Walk Miri pada Sabtu. Dalam perkembangan sama, beliau turut memberitahu kerajaan melalui KKM juga telah mengangkat Rang Undang-Undang RUU Kawalan Produk Tembakau dan Merokok 2022 bagi mengawal selia semua jenis produk merokok di Malaysia termasuk rokok elektronik dan vape. Jelasnya, satu peruntukan khusus berkaitan larangan menjual, membeli dan menggunakan produk merokok kepada generasi yang lahir pada 1 Januari 2007 dan seterusnya yang dikenali sebagai Generational Endgame atau GEG juga telah diperjuangkan. Kita amat bersyukur bahawa RUU ini telah mendapat sokongan daripada berbagai lapisan masyarakat seperti NGO, badan profesional, ibu bapa dan guru serta anak-anak daripada golongan PGE sendiri. Jawatan Kuasa Pilihan Khas Parlimen juga telah meneliti senaga aspek peruntukan rang undang-undang ini. Inilah perjuangan seluruh rakyat Malaysia supaya menjadi satu keluarga besar yang sihat selari dengan objektif BMSS ini. Laporan selanjutnya, Gabungan Pembeli Perumahan Teres 1 tingkat Borneo Semerian Garden GPPP BSG mengecam tindakan pemaju perumahan Sentoria Borneo Land Sdn Bhd kerana bersikap memenikan diri dan tidak mengambil kira kebajikan serta kesan ke atas rakyat di negeri ini. Menurut Wakil Pembeli Perumahan Borneo Semerian Garden BSG Fasa 5 dan 7, Dimar Dinardi Hasmadi, pemaju sewajarnya berusaha untuk menyelesaikan isu. Sehingga ini tiada sebarang penjelasan dibuat oleh pemaju berikutan kelewatan penyiapan projek perumahan ini yang melibatkan lebih daripada 1,000 pembeli.
Pelbagai usaha telah dibuat oleh GPP BSG termasuklah berhubung serta berbincang dengan pemaju, membuat aduan kepada kementerian berkaitan dan meminta bantuan kepada kepimpinan negeri ini, tetapi tapak pembinaan masih lagi sunyi tepi tanpa sebarang kemajuan. Beliau berkata demikian ketika ditipu media di perumahan teres 1 tingkat Borneo Semeriang pada Ahad. Jelasnya lagi, kelewatan penyerahan projek perumahan BSG oleh pemaju telah menyebabkan pelbagai masalah kepada pembeli kerana setiap pembeli membayar ansuran bulanan yang tinggi. Perlu diketahui bahawa sebahagian besar daripada pembeli adalah penjawat awam dan agensi berkaitan kerajaan JLC yang datang daripada kumpulan berpendapatan rendah B40 dan sederhana M40. Ditambah dengan kos sara hidup yang semakin meningkat ini, terdapat sebilangan daripada pembeli bakal berdepan dengan tindakan muslis kerana tidak lagi berupaya membawa komitmen bulanan ini. Sementara itu, pengerusi jawatankuasa bertindak membeli perumahan teres 1 tingkat Borneo, Muhammad Zulfikar Abdul Kadir berharap agar calon yang bertanding bagi Parlimen Santubong dapat menjadikan isu ini sebagai salah satu manifesto bagi pilihan raya umum ke-15 PRU 15 yang akan datang ini. Calon bertanding di Parlimen P193 Santubong untuk menyelesaikan masalah itu. Ambil inisiatif, be the one who yang ngembak masalah itu kepada kerajaan negeri, dalam masa yang sama Tok dah menjadi kayu ukur ataupun bukti kepada rakyat bahawa calon yang bertanding itu betul-betul serius nak berkhidmat dengan rakyat di P193 Santubong. Lebih 1,000 pembeli masih belum menduduki rumah idaman mereka apabila rumah yang dibeli sejak tahun 2018 terbengkalai hingga kini. Mengakhiri buletin tengah hari dengan program Hari Sukan Negara yang menjadi satu langkah proaktif kerajaan menerusi Kementerian Belia dan Sukan mentransformasi Malaysia sebagai sebuah negara bersukan. Residen bahagian Miri Abdul Aziz Muhammad Yusof berkata matlamat ini dapat dicapai dengan sokongan dan pelibatan menyeluruh daripada pelbagai lapisan masyarakat, sektor awam dan swasta, badan-badan sukan serta badan bukan kerajaan NGO. Katanya budaya sukan melalui amalan gaya hidup cergas dan aktif dapat membantu menurunkan kadar penyakit kronik di kalangan masyarakat. Ujar beliau, pada masa kini Malaysia berada di puncak persada peringkat penyakit tidak berjangkit seperti obesiti, diabetes dan penyakit jantung. Justru katanya sekiranya sekarang rakyat hanya berpeluk tubuh, kos yang bakal ditanggung rakyat masa hadapan bukan hanya menghidap penyakit kronik tetapi juga kos pembelanjaan perubatan awam yang semakin meningkat demi mengubati penyakit yang boleh dielakkan melalui gaya hidup sihat. Beliau berkata demikian dalam teks ucapan yang dibacakan Pegawai Takbir Pejabat Residen Bahagian Miri, Ross Edward Tarang dalam merasmikan Hari Sukan Negara peringkat Bahagian Miri di Pantai Esplanade Miri pada Sabtu. Beliau dalam pada itu berharap budaya bersukan itu bukan sahaja dilakukan pada Hari Sukan Negara tetapi sepanjang masa demi kesihatan diri masing-masing. Sekian edisi Tengah Hari bersama saya Grace. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS channel di YouTube. #menyebar fakta. Salam UKAS.